berdasarkan kepada yang berlega-lega di luar sana lah kan, puak-puak sana punya hujah kan. Sekarang banyak mereka main isu Palestin lah, mereka nak tunggang isu Palestin. Di samping itu fokus mereka adalah bajet ya. Bajet, dan mereka cuba nak gagalkan bajet ini dengan harapan itulah peluang yang paling hampir kalau kita nak tukar kerajaan, dia kata, melalui menggagalkan bajet. Dan seperti mana saya sebut tadi lah, tak semudah itu untuk mereka nak gagalkan bajet, kerana bajet tidak memerlukan 2/3. Sedangkan kerajaan yang ada hari ini pun 2/3 kan. Kalaulah lari beberapa orang yang tidak bersetuju dengan bajet, dia tidak juga menjejaskan kerajaan. Okey, Black Maria. Hui, aku dengar nama Black Maria ni aku takut ni. Assalamualaikum. Salam. Bang, bahaskan isu boycott. Boycott apa tu? Boycott lah. Sekarang ni kan dia orang tengah main isu boycott. Ialah berkenaan dengan plastik ke apa? Nah, boycott makanan Israel, produk Israel. Tapi tu saya cakap, orang ni sedar tak sedar, kau ni sekarang guna TikTok ni, aplikasi ni kau download daripada Play Store. Afsan kau tak pandang Play Store kau dulu? Facebook, Twitter ni bukan negara Tak Islam payah, yang buat. Facebook, Twitter semua kena download dekat App Store, Play Store. Itu Google Play Store tu Yahudi ni. Afsan kau tak boycott? Tu je. Yang pas sekarang buat app tu pun, app tu siapa punya? Melalui Yang sekarang Google ni. Bila dia buat app untuk tabung derma Palestin, dia gunakan app tu. Kenapa tak boycott? Sebab tu saya kata kadang-kadang dia orang ni macam orang mabuk tau. Cakap tapi tak pandang makan. Boycott ni, yalah, banyak kali dah sejarah negara kita boycott. Berapa lama bertahan? Kan? Apatah lagi sekarang ni zaman boleh order online. Kau tak pergi KFC tapi kau order online. Kau order juga kan, KFC lah, McDonald lah. Kita kena fikir ya, KFC dia franchise, dan token dia kebanyakan di Malaysia ni ada juga Melayu Islam yang dia juga buat perniagaan dan dia bayar zakat dengan hasil perniagaan mereka, dan mereka juga memberikan peluang pekerjaan kepada orang Melayu, anak-anak kita Melayu Islam yang bekerja di KFC. Kemudian yang buat Grab Food, mereka juga mendapat pendapatan bila itu. Jadi boycott macam ni saya rasa biar bijak sikit lah kan. Biar bijak sikit lah. Saya nak kata bang, dia orang ni boycott macam ni munafik. Ada benda yang kau pandang teruk, kau boycott. Padahal dekat tangan kau sendiri ni Bersepah. Kereta yang kau pakai tu kadang-kadang kan, Facebook yang kau gunakan, banyaklah sebenarnya kalau kau nak buat. Sebab tu kita kata, selagi kita tidak pegang ekonomi dunia, selagi umat Islam tidak memegang dan mengawal ekonomi dunia, kau tu salah ceritalah tentang boycott kan. Sebab itu Islam kata kalau dah sampai ke peringkat kita tidak ada lagi cara kan, dia dibenarkan kan, dibenarkan sebab kita tidak ada cara lain dan benda tu perlu bagi kita. Tak apalah, kalau bukan Islam ke Yahudi punya benda ke, dah dia yang boleh buat kan, dan kau perlukan benda tu kan. Kita cincong banyak pun tak guna bang. Ini dalam poket kita, hari-hari kita beli barang ni pakai apa bang? Produk siapa ni bang? Kan? Jadi munafik tu aduh ya. Kalau kita bijak, kita gunakan alat mereka dan hasil daripada itu kita gunakan untuk bantu Palestin, itu yang bijak. Kita gunakan TikTok ini kan, TikTok ini kita gunakan, Facebook, Twitter dan sebagainya, kita gunakan alat itu untuk kita lawan dia. Itu cara bijak. Tak, saya kesian budak McD tu. Saya restoran yang paling saya respect lah, ambil orang OKU, McD bang. Banyak budak OKU. OKU tu tak ada pelajaran kan, tapi dia bagi peluang. Dan banyak pekerja dia Melayu dan perempuan tau. Di McD atau KFC ni dia ambil banyak wanita dan majoritinya adalah orang Melayu Islam. Ya. Boykot tak berakal macam ni lah.
Alah, bapak Walaon tu, kalau anak dia tengah bekerja KFC, dia pun diam. Kan? Anak dah kerja KFC, dapat duit, bagi dia setiap bulan pula tu duit, diam ada. Kan? Hilang boykot lah. Sembang boleh lah. Dia macam ni lah, macam baru-baru ni Pilihan Raya. Ada orang kempen supaya boykot kedai-kedai restoran yang menyokong PAS. Aku tak setuju. Walaupun kita Pilihan Raya kita lawan PAS kan. Dan PRN itu ada berapa dah kita tengok dalam media sosial, dia kata boykot kedai ni pasal kedai ni kuat PAS. Aku tak setuju. Aku tak setuju cara tu, walaupun kita pun tak suka dengan PAS. Tapi janganlah sampai boykot penyokong punya kedai. Sebab dia pun ada pekerja dia yang dia upah. Kan? Dia pun nak makan juga, keluarga dia nak makan. Kerana dia ada pekerja dia. Dan kita bagi pekedai pula kenalah bijak. Kan? Engkau tahu dah kau meniaga kedai makan. Janganlah pergi pacak bendera PAS kat kedai kau. Itu kesilapan kita, tidak bijak. Kalau orang boykot pun kau tak salahkan orang, kan? Sebab kau pun tak bijak. Kau meniaga, kan? Pelanggan kau berbagai-bagai parti, yang tak berparti pun ada. Yang pergi letak kibar bendera betul-betul kat kedai kau tu banyak-banyak. Memanglah kau sendiri yang buat pilihan macam tu. Kan? Kau sokong-sokong. Tapi bila kau berniaga, kau lupakanlah benda tu. Betul kata Ibu Tan. Daripada kau saya buat boykot, naikkan produk tempatan sekali. Betul. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Kalau baca sejarah Nabi, ada satu kawasan Bani Qainuqa. Dia orang Yahudi, dia menguasai perniagaan kat pasar tu. Dan dia naikkan harga suka-suka hati dia je. Dan ramai orang mengeluh kan, harga mahal. Dia nak pasal Yahudi kontrol dekat situ. Apa Nabi buat? Nabi buat satu kemah. Dan Nabi kata, okey, dia barang-barang yang diperlukan ada kemah ni. Kan? Okey, sini kita akan berniaga dengan barang yang munasabah. Itu cara Nabi. Dia tak bagi kita tahu, boykot, jangan pergi. Nabi tak kata macam tu. Sebab Nabi tahu orang terpaksa pergi, benda tu keperluan. Mahal-mahal pun terpaksa beli. Tempat tu Nabi tak suruh boykot. Tapi Nabi buat apa? Dia suruhnya sahabat buat satu kemah. Dan dia suruh sahabat berniaga kat situ. Dengan barang yang wajar. Itu cara kita bersaing. Jadi selagi kita kalau kau nak boykot KFC, kau kena sediakan satu perniagaan yang seperti itu supaya orang boleh pergi kat kau. Kan? Kalau tidak, orang tidak ada pilihan. Dan kau KFC pun bukan kau makan hari-hari. Yang kau nak boykot ni kesan dia banyak mana sangat. Dan kau ingat franchise KFC, toke share besar dia Arab Saudi. Untuk Malaysia lah. Toke McD ni, saya tengok ramai Toke McD ni Melayu lah. Yang pegang franchise. Yang franchise Toke kan. Kalau kau ramai pergi kat situ, untung kedai tu bukannya untung tu pergi kepada Israel. Dia pergi kepada Toke. Dia cuma dapat dia cuma bayar lesen dia gunakan nama tu je. Berapa sangat dia bayar? Kan kepada orang yang punya nama lah. Kan? Selain daripada tu bisnes dia adalah keuntungan dia. Kita cerita jauh-jauh sangat. Vendor kita ni kita tak tahu dia punya duit tu pergi mana. Kalau kau tengok jubah tu pun, kain serban jubah banyak daripada negara China, kain-kain ni. Kan? Kau tengok kat Shopee. Banyak daripada China. Kan? Dan kalau kau nak fikir daripada Islam betul, banyak sangatlah buatan Islam. Dan kau tengok apa kata ahli parlimen DAP, Seven Sim. Sewaktu dia berceramah dekat Seniority Presiden kan, dekat Aziata Arena di Bukit Jalil. Dia kata apa? Salah satu cara kita nak sokong, bukan kita boykot apa Yahudi tu, apa Yahudi punya perniagaan. Kita beli apa produk yang Palestin punya. Apa saja. Beli. Saya sendiri pun beli, dia kata. Ahli parlimen DAP kata dia pun beli yang Palestin punya produk. Saya dia tak tahun dia kata. Saya ambil produk dia Palestin. Itu cara dia. Tapi yang lagi sial, dia orang cakap DAP ni support Israel tak keluarkan statement. Gerakan ada keluar statement tak ada. DAP berdemo kat masjid tu dia pergi. Kan? Ada wakil DAP datang berdemo kat masjid Batu Hari yang solidariti sekali dengan PAS tu. Gerakan tak ada, tak nampak. DAP ada. Gerakan keluar statement lagi dia sokong. Dia tak sokong hamba. Yang kedua, DAP kan dalam parlimen dia sebut dia sokong.
Kemudian dalam kabinet, dia ada wakil dia DAP dalam kabinet. Bila kerajaan buat keputusan menyokong Hamas dan menentang Israel, mendapat keputusan sebulat suara dalam kabinet, bermakna termasuk DAP. Kan? Termasuk DAP. Malang betul satu jadi DAP je. Yang sebenarnya, kalau kita betul pegang pada Islam, kan, macam parti PAS, dia tentang Islam, dia parti Islam. Sepatutnya dalam isu sokongan kepada Palestin ini, kau jangan tanya kepada yang bukan Islam. Jangan tanya dia. Dia sokong ke tak sokong ke, dia berdiam diri. Kau tak perlu tanya. Sebab kewajipan kewajipan dia tu jatuh kepada kita. Kewajipan hukum wajib tu kepada orang Islam. Jadi kalau ada yang bukan Islam sokong, itu bonus. Bonus bagi kita. Dia bukan Islam tapi dia sokong kita. Kan? Bonus. Terima kasih lah. Dia tak sokong ataupun dia berdiam diri, tak salah. Itu bukan wajib bagi dia. Tuhan wajibkan bagi kita. Bukan bagi dia. Macam solat lah kan. Kau tak boleh marah kalau orang dia, bukan Islam tak nak pergi solat Jumaat. Bukan kewajipan pada dia. Cuma kalau dia menentang. Contohnya, dia bukan Islam. Tetapi dia menyokong Israel lawan Islam. Itu boleh kita marah dia. Kalau dia berdiam diri, tak boleh marah. Dia tak sokong mana-mana pun, kau tak boleh marah dia. Kecuali dia kata, saya sokong Israel supaya rampas balik Masjid Al-Aqsa. Itu boleh kita marah dia. Pasal nampak dia itu tindakan dia menyokong nak menghancurkan kita Islam. Kan? Tak sewajarnya rakyat Malaysia yang bukan Islam bersetuju untuk menghancurkan Islam. Ya itu kita marahlah. Tapi kalau dia tak menyuarakan kenyataan, dia berdiam diri, kau tak boleh marah dia. Sebab dia bukan kewajipan. Dia bukan kewajipan bagi dia. Dia tak menentang kita pun dah untung. Apatah lagi kalau dia menyatakan sokongan. Dan DAP ni jelas menyatakan sokongan. Dalam kabinet dia bersetuju, dia tak bantah. Dalam parlimen, Anwar cakap terang-terang dalam parlimen, dia bersetuju dengan usul serangan ke atas melawan Israel. Bila Anwar bawa usul itu, setuju. Sebelah suara. Kajian Panduannya ahli parlimen setuju. Sokong. Jadi kau nak juga yang bertulis lah, apalah. Kan kau nampak sangat. Sebenarnya kau nak gunakan isu politik. Tu pasal TMJ. TMJ ni dia raja-raja kan. Dia neutral. Tapi depanan DAP tu DAP lah, parti politik. Ini orang pandang DAP, kalau orang pandang DAP, ni musuh Islam. Tak apa-apa je. Kadang-kadang ada pemimpin DAP yang buat kebajikan lebih pada kita. Kan? Tapi kita tak nampak. Yang kebaikan yang dia buat tu kita tak cerita. Kita cari buruk dia. Contoh macam Hanayuh. Hanayuh ni dalam kawasan dia, sebab tu dia disenangi oleh orang Melayu. Kan? Van jenazah pun dia sponsor. Kan? Banyak program-program masjid yang dia sponsor. Dan dia tahu menghormati kita. Baru ni dia pergi dalam satu majlis kat Universiti Islam Antarabangsa. Dia dijemput. Kan? Walaupun majlis tu bukannya apa, tapi dia tahu ini Universiti Islam. Kan? Dia rasa dia tak sesuai berpakaian macam dia pakai tudung, pakai baju kurung, dia pergi. Walaupun tidak disuruh pun oleh penganjur. Tapi dia tahu majlis itu majlis apa. Kan? Sesuana tu. Jadi dia menghormati. Kata TMJ kan, ini education daripada sekolah. Jadi walaupun sekarang ni dah terlampau teruk, dia punya mindset dia tu, doktrin dia terlampau teruk. Tu pasal TMJ cakap education daripada sekolah yang paling penting. Bermula daripada sekolah. Ini macam mana dah teruk macam ni, tak boleh buat apa lah. Ni hantar sesi pun tak ada obat lah. Payahlah kalau main dengan sentimen agama, sentimen kaum melampau-lampau kan. Dan yang menjadi sasaran ni kepada orang bukan Islam. Engkau nak fitnah pun fitnah kepada orang bukan Islam. Jadi kalau orang bukan Islam tengok Islam ni teruk sangat ke? Teruk sangat bang. Kadang kita jadi malu. Apa kau malu. Macam ni orang lain pandang kita jadi apa ni, agama kita ni macam mana ni? Sebab tu yang kerajaan tak benarkan di sekolah-sekolah diadakan solidariti dengan mengadakan benda-benda senjata kan. Bersolidariti boleh. Itu Anwar Ibrahim kata digalakkan. Menteri Pendidikan kata pun digalakkan. Tetapi kena ada garis panduan dia. Jangan tiba-tiba kau pergi budak-budak ni kau suruh pegang senjata lah apa kan. Tak boleh kita budak-budak lagi kita dah ajar dengan keganasan. Islam pun tak ajar macam tu. Kan? Ya, pasal kalau kita tengok dekat sekolah tu bukan Melayu je, ada Cina, ada India. Besok diorang
sesama dia kan. Oh ni bukan Pasal dia Islam. budak lagi. Dia tak nak, dia tak matang. Dia tak matang. Dia, isu Palestin tu dia tak matang semasa-masanya. Pada dia, bila kau bagi senjata dekat dia, dan kau cerita tentang Islam lawan perang ni, dia ingat, oh semua bukan Islam itu musuh. Kita bimbang dia dengan kawan dia nanti bergaduh dekat sekolah. Pasal kawan dia bukan Islam. Kita nak macam tu. Ya. Jadi cikgu dia kena ajar lah solidariti Palestin sebab apa. Kena ajar dari segi kalau orang Islam, cerita lah tentang Ini perjuangan cikgu Islam. pula yang lebih-lebih pegang senapang dengan bungkus muka macam tu. Cikgu pun ramai walaon juga, wala untit. Dia ambil kesempatan lah. Dalam video gelap tu. Budak-budak ni belum sampai tahap dia nak dibentuk macam tu. Kan? Patutnya isu Palestin ni dengan budak sekolah kita boleh ambil kesempatan dalam isu ni untuk kita ajar budak-budak ni tentang penyatuan, betul tak? Yeah. Kita beritahu lah anak murid kita apa yang berlaku di Palestin tu sebab apa? Bila negara tak aman, apa semua kan? Ada orang selalu menghina agama lain. Berlakulah pertumpahan darah. Jadi kita kat Malaysia ni kena selamat. Bagi tu anak murid, kamu kena hormat orang ini, agama ini. Jangan bergaduh dengan dia orang. Kalau tidak, jadi macam sana. Kan? Kita boleh gunakan benda tu untuk mengajar budak-budak supaya dia lebih bersatu. Kan? Jangan kita ajar, berperangan di antara orang Islam dengan bukan Islam, apa semua. Budak-budak ni besok, dia anggap segala kawan dia bukan Islam musuh. Macam kita lah, dulu sekolah macam tu lah kan. Pantang aja dengan orang Cina apa tu kan. Nak gaduh je. Jangan berlagu bau. Dia sebenarnya kat negara kita ni, kita dah kena terima hakikat bahawa semua kaum ni lah negara dia. Pasal dia lahir kat sini. Mana kalau berlaku apa-apa atas negara kita, bukan orang Melayu aja yang kena bangkit mempertahankan. Kan? Tak cukup kita. Kita ada berapa ratus saja. 60% lebih kurang. Sekarang ni kat Malaysia sini, orang Melayu Islam. Kan? Yang lain tu ada juga bangsa lain. Jadi kalau kita saja yang akan pertahankan, tak cukup kita. Kita perlukan semua orang. Semua kaum dalam negara. Logik, dia orang pun mesti pertahankan negara ni. Pasal dia orang harta benda dia semua kat dalam negara ni. Dia lahir kat sini. Dia lahir kat sini. Harta benda dia, duit dia semua kat sini. Dia cik makan pun kat sini. Dan dia tahu dia kalau balik ke negara asal dia pun, negara asal dia pun tak mau terima. Kan? Kau dah berketurunan kat sini. Jadi dia juga akan pertahankan negara. Sama juga orang kat Palestin. Kan? Yang situ bukan semuanya majlis. Ada yang Kristian juga di bumi Palestin. Gereja dia pun kena bom. Gereja dia pun kena bom. Jadi sebab itu isu hospital tempat dia sendiri dia kena bom. Sebab itu ada orang yang Kristian dekat Palestin tu, dia pun marah. Kan? Ini bukan peperangan di antara Islam dengan bukan Islam. Ini dah melibatkan orang kata apa? Human rights. Dah kira kemanusiaan. Pada orang Zionis ni, dia tak kira kau Kristian ke, kau Islam ke, aku nak tanah tu. Aku nak negara tu. Kalau kau duduk situ, kau belah. Macam tu. Kau Islam ke, Kristian ke, aku tak peduli. Tapi Yahudi ni bukan Kristian memang. Tak semua. Yahudi ni agama Yahudi. Sebab tu di Amerika, kebanyakan orang Yahudi Amerika, dia tak suka dengan Zionis tu. Yang Amerika berdemonstrasi baru ni kan? Berapa ramai Yahudi yang berdemo bersama dengan kita menyokong perjuangan Palestin. Sebab bagi Yahudi yang betul-betul pegang pada kitab dia sebenarnya asal dulu. Kan? Apa ni orang panggil ortodok apa tu yang pegang pada kitab asal, dia tahu benda tu tak betul. Dia tahu zalim. Kan? Ini yang jahatnya Zionis. Zionis tu parti politik. Dia Zionis, dia fahaman dia Zionis. Dia kebanyakannya tak ada agama pun. Zionis ni apa? Parti politik ke? Dia macam satu dalam Yahudi tu ada puak Zionis orang panggil. Kan? Dia bukan parti politik. Oh macam kita lah, ada dia fahaman Zionis dia melampau lah dalam Yahudi tu. Kan? Sebab kita tengok Yahudi zaman Rasulullah pun ada Yahudi yang baik. Kan? Bahkan Yahudi digunakan oleh Rasulullah untuk menunjuk jalan. Kan ada kisah yang Nabi nak berjalan tu, Yahudi ni pakar jalan tu. Dia suruh Yahudi sebagai penunjuk jalan. Dia gunakan Yahudi tu. Dan ada kerja Yahudi yang jahat. Tu. Kan? Kita nak level terus kepada Yahudi terus pun tak boleh. Kan?
bangsa Yahudi itu dicipta Tuhan pun bukan dah kerana nak jahat je kan. Nabi pun ada kalangan Bani Israel dan sebagainya. Dia yang jahat tu bukan kerana bangsa dan kaum. Orang Islam yang jahat pun ada kan. Orang Islam Melayu Islam tapi jahat. Kerja dia macam belah orang. Kalau tak sama macam beza dia dengan Zionis ni, perbuatan dia sama, cuma akidah aja. Dia Islam tapi perangai macam Zionis pun ada. Kerja dia fitnah orang, kerja dia melagakan orang, kerja nak merampas kuasa orang. Kalau Zionis tu nak rampas tanah Palestin, mengaku hak dia, apa beza kita duduk dalam negeri kita, tak jaga negeri kita dengan baik, kita sibuk nak ambil negeri orang. Ada juga perangai macam tu kat Malaysia ni. Negeri dia dah ada dah. Dia dah berkuasa dah kat negeri tu. Kan? Negeri dia pun dia tak boleh nak bangunkan, tak boleh nak majukan, dia sibuk nak tanya. Kan? Pulau Pinang tu kita punya tu, kita nak. Pulau Pinang tu asalnya kita punya. Ni perangai macam Zionis lah. Beza dia akidah saja, dia tu Islam tapi jahat. Kan? Zionis tu lah. Punya nak hak orang. Baca sejarah, asalnya Pulau Pinang tu kita punya. Kalau macam tu kita boleh cerita Singapura tu kita punya. Pergi tuntut dekat Singapura tu. Sejarah ada Singapura tu kita punya. Bodoh. Tu sebab tu lantik pemimpin bodoh ni masalah. Yang susahnya rakyat. Bila kita angkat pemimpin yang bodoh, kan? Tak apalah dia seorang bodoh. Masalah kita yang lain tu sebab kebodohan dia, rakyat susah. Keceluparan mulut dia, keegoan dia, kebodohan dia menyusahkan rakyat di bawah. Salah kita juga kita angkat dia. Padahal dia dah pamer dah kebodohan dia. Kita tahu dia bodoh. Tapi kita angkat dia. Lepas tu kita merengek, kita susah. Jenis macam ni lah kalau duduk kat Israel ni, dia akan bersama dengan puak-puak tu. Puak-puak yang mengaku hak orang, hak dia. Hak dia, dia punya. Hak orang pun dia punya. Jenis ni. Bini dia. Bini orang pun dia kata bini dia. Tu bini orang tu, bini aku tu, aku pernah bercinta dengan dia dulu. Aku pernah berkawan dengan dia dulu. Dia cerita balik. Dia ungkit lah. Tu hak bini orang tu. Nak jadi bini dia. Pasal apa? Pasal dia pernah kenal orang ni. Macam tu lah. Pulau Pinang tu kita punya tu. Kita punya. Pasal apa dia nak Pulau Pinang? Pasal Pulau Pinang dah maju. Pulau Pinang duit banyak. Pulau Pinang berjaya dimajukan. Pendapatan Pulau Pinang tinggi. Itu yang dia mengeliur nak tu. Kan? Dia nak benda orang dah bina dengan baik. Orang dah jaga dengan baik. Dah majukan dengan baik. Yang tu dia nak.